Puan Yang di-Pertua selaras dengan keperluan industri negara terhadap pekerja berkemahiran. Jadi kementerian telah pun kita perluaskan ekosistem TVET kepada industri sektor sukan bagi menyokong penghasilan tenaga kerja belia berkemahiran yang kompetitif. Inisiatif ini akan membuka peluang kepada golongan belia untuk mendapatkan latihan kemahiran dalam bidang teknologi sukan bagi menyokong pembangunan sektor industri sukan negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, TVET Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan diperkukuhkan dengan perwujudan Institut Kemahiran Sukan Negara IKSN yang akan menjadi hub atau Center of Excellence kepada bidang kemahiran dan teknologi sukan bagi memberikan latihan kemahiran TVET Sukan di Malaysia. Pada masa sekarang, khusus berkaitan dengan TVET Sukan sedia ada yang sedang ditawarkan di IKBS adalah khusus terapi sukan, khusus perkhidmatan kedi golf dan khusus pengurusan sukan kebangsaan. Sehingga kini seramai 413 orang graduan daripada khusus terapi sukan dan 523 orang graduan daripada khusus perkhidmatan kedi golf telah pun kita lahirkan. Manakala khusus pengurusan sukan kebangsaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 ini dengan kerjasama Majlis Sukan Negara sedang melibatkan 16 orang pelajar. Penawaran khusus-khusus baru berkaitan dengan TVET Sukan di IKSN akan dilaksana menerusi kerjasama strategik bersama dengan industri serta pemegang taruh seperti Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Sepang International Circuit dan Kelab Golf Negara Subang yang turut dilibatkan dalam kerjasama ini. Bagi pelajar-pelajar semester akhir, bagi khusus penuh masa, mereka perlu menjalani latihan industri selama 3 bulan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar akan situasi sebenar alam pekerjaan. Manakala latihan industri ini dilaksanakan dengan kerjasama antara ILKBS dan industri mengikut bidang-bidang yang berkenaan. Kadar keboleh pasaran graduan ILKBS bagi terapi sukan untuk 3 tahun terkini adalah pada tahun 2021 sebanyak 84.83%, tahun 2022 meningkat sebanyak 96.77% dan tahun 2023 sebanyak 94.62%. Kementerian turut merancang untuk memperluaskan khusus terapi sukan ini ke semua ILKBS bermula dengan pelaksanaan khusus jangka pendek pada tahun 2025. Manakala khusus-khusus baru yang berkait dengan TVET Sukan seperti khusus pembinaan dan penyelenggaraan fasiliti sukan, pemotoran sukan 4 roda dan 2 roda serta fotografi sukan akan mula ditawarkan di ILKBS setelah mendapat pertauliahan daripada badan-badan persijilan yang berkaitan. Beberapa sesi libat urus bersama dengan wakil-wakil industri dan pemegang taruh sektor industri sukan akan terus diadakan untuk mendapatkan maklumat dan pandangan yang berkaitan dengan kemahiran TVET Sukan ini serta keperluan sumber tenaga mahir dan peluang pekerjaan dalam sektor industri sukan yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Ipoh Timur. Terima kasih Speaker. Terima kasih atas jawapan yang mantap. Seringkali bila kita bicara tentang TVET, tak kisah dalam bidang sukan atau industri-industri yang lain, kita seringkali memberi fokus sangat-sangat kepada pembekalan atau penawaran dari segi kursus yang ada dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita perlu lebih menekankan dari segi permintaan atau the demand. Demand ada 2 jenis. Satu adalah demand untuk menyertai kursus, satu lagi demand dari segi permintaan pasaran dari segi industri. Adalah sports, penyelenggaraan gelanggang, pembuatan perkakasan, fisioterapi, sports psychology, sports nutrition. Saya nak tanya sama ada pihak kementerian mempunyai rancangan atau yang dah sedia ada satu pengkalan data bersepadu atau satu platform atau wadah di mana ia menyatukan semua institusi yang menawarkan kursus, semua kursus yang ada di dalam lingkungan ekonomi atau industri sukan dan juga syarikat-syarikat yang menawarkan peluang pekerjaan serta peluang-peluang pekerjaan yang boleh didaftar atau dimohon melalui pengkalan tersebut. Satu yang lebih bersepadu. Minta pandangan dan pendirian kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, kita tahu bahawa pendidikan TVET ini tidak hanya ditawarkan menerusi ILKBS, sebaliknya juga meliputi kementerian-kementerian lain termasuk KSUMA, KPT dan KPM.
Namun tentu sekali TVET Sukan banyak diberikan tumpuan kepada ILKBS menerusi Kementerian Belia dan Sukan. Kita sedang bangunkan tentu sekali pengkalan data yang lengkap, terutama sekali dengan pewujudan beberapa kursus baru. Tentu sekali kita perlu kaji sama ada kursus-kursus ini relevan dengan permintaan industri maupun tidak. Begitu juga kita perlu track dengan izin jejaki ke mana arah tujuan pelajar-pelajar yang telah pun kita latih menerusi kursus-kursus yang ditawarkan ini, sama ada kursus sepenuh masa maupun separuh masa. Namun bagaimana sekalipun, dari masa ke semasa untuk pengetahuan Yang Berhormat, contohnya kita memang sentiasa adakan Memorandum of Understanding ataupun Memorandum Persefahaman bersama dengan industri agar kita boleh jamin keboleh pasaran mereka. Antara contohnya, untuk terapi sukan, kita ada kerjasama dengan 4 syarikat termasuklah Manja Kaki Food Reflexology, Recuperer Sports Rehab, Pro MMR, syarikat Bekam. Kemudian untuk Caddy Golf, kita ada dengan AKBG. Kita juga jalinkan kerjasama strategik dengan beberapa industri-industri sejak daripada 2018 lagi, Celebrity Fitness, Famosa Golf Resort, Uniputra UPM, dan paling akhir adalah Recuperer Sports Rehab yang saya nyatakan tadi. Ini semua adalah usaha berterusan dan memang kita bagi fokus supaya setiap latihan yang kita jalankan tersebut, setiap graduan yang kita lahirkan, kita boleh pastikan mereka ini terjamin dari sudut pekerjaan yang mereka terima. Alosta. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak sambung daripada soalan Yang Berhormat Ipoh Timur sahabat saya. Selain daripada industri yang tadi Yang Berhormat sebut kita cari daripada kalangan industri dan jadi pelajar dalam bidang ini, apakah usaha kementerian untuk melibatkan pihak swasta selain daripada pihak industri, termasuk juga pihak institusi pendidikan? Kerana mereka ni ada kelab-kelab sukan tersendiri yang mungkin ada orang yang berpotensi untuk terlibat dalam bidang kemahiran pengurusan sukan ini. Yang pertama. Yang keduanya, kita juga ada ramai atlet yang telah bersara Yang Berhormat, dan mereka ni masih muda, masih mampu untuk mengendalikan sukan. Kita pun banyak baca berita tentang atlet yang sudah bersara ni terpaksa hidup dalam keadaan yang tertekan sebab tidak ada sumber pendapatan. Apakah sudi kiranya yang kementerian untuk mengambil kira atlet yang bersara ni, untuk mereka juga terlibat dalam bidang pengurusan sukan sebab mereka ada pengalaman? Dan yang ketiga, soalan mungkin luas skop sikit, adakah pihak kementerian adakah pihak kementerian bersedia untuk anjur sukan dalam kalangan ahli parlimen, contohnya buat permainan kabadi ke? Saya teringin nak lawan Jelutong tapi dia tak ada pagi ni. Ipoh Timur boleh jadi pengadil. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Itu dia tanya 3 soalan yang saya duk ingat yang last sekali. Yang soalan bagi pelibatan sektor swasta, tentu sekali macam yang saya sebut tadi, selain daripada MOU yang kita tanda tangan untuk memastikan ada peluang pekerjaan, kita juga tawarkan sebagai penyelia ataupun pembekal bagi latihan. Kita juga ada beberapa kursus yang kita tawarkan pada syarikat-syarikat swasta untuk meningkatkan kemahiran dalam kalangan pekerja itu sendiri. Jadi tidak terhad hanya kepada graduan sepenuh masa, tapi juga kita ada kursus-kursus yang berbentuk seperti modular. Jadi ini antara kerjasama supaya kita boleh kembangkan kemahiran dalam kalangan pemain industri sedia ada maupun juga bagi sektor swasta yang ingin menawarkan kemahiran tambahan buat pekerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita pastikan bagi soalan kedua tadi, memang kita buka sebenarnya kursus-kursus dan juga latihan-latihan yang boleh diterjemahkan kepada pengiktirafan berbentuk sijil, diploma dan sebagainya kepada atlet-atlet kita juga. Kita ada pelbagai program, sama ada di bawah MAS, itu Majlis Sukan Negara, ataupun di bawah setiap institusi ataupun agensi KBS. Institut Sukan Negara juga tawarkan kursus kejurulatihan. Di bawah KBS kita tawarkan kursus latihan pengurusan. Ini semua memang terus-menerus secara internal ditawarkan kepada atlet-atlet yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Untuk soalan terakhir, boleh Yang Berhormat, nanti kita susunlah lepas-lepas monsun nanti.